Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi pada hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan bab 6 persediaan memulakan perniagaan bab 1 bagi subjek perniagaan KSSM tingkatan 5. Untuk hari ini saya hanya fokus pada 4 subtopik di dalam bab 6 ini, iaitu akta penubuhan sebuah entiti perniagaan, kedua prosedur dalam penubuhan sebuah entiti perniagaan, ketiga adalah berkenaan dengan tanggungjawab peniaga setelah mendaftarkan sebuah entiti perniagaan, dan yang keempat akan melihat kepada dokumen-dokumen yang perlu disimpan oleh sebuah perniagaan. Okey, di sini kita akan mula dengan akta penubuhan perniagaan, di mana di sini kita ada 3 akta penubuhan perniagaan yang pelajar perlu tahu sebelum memulakan perniagaan, iaitu yang pertama kita lihat kepada akta pendaftaran perniagaan 1956, yang mana untuk akta pentadbiran pendaftaran perniagaan 1956 ini hanya perlu diketahui oleh peniaga, milikan tunggal dan juga perkongsian. Okey, akta yang kedua di sini kita ada akta perkongsian liability terhad 2012, di mana untuk entiti perniagaan yang mempunyai ciri-ciri syarikat dan perkongsian ataupun pergabungan antara syarikat dan perkongsian perlu merujuk kepada akta perkongsian liability terhad 2012. Okey, bagi akta yang ketiga di sini kita ada akta syarikat 2016, iaitu perlu diketahui oleh syarikat persendirian dan juga syarikat awam. Okey, kemudian untuk subtopik yang kedua kita akan lihat prosedur dalam pendaftaran perniagaan. Okey, yang pertama dan kedua ini kita akan merujuk kepada prosedur pendaftaran perniagaan milikan tunggal dan perkongsian, di mana untuk menubuhkan kedua-dua syarikat ini, prosedurnya hampir sama, iaitu yang pertama perlu mendapatkan kelulusan perniagaan yang akan perlu mendapatkan kelulusan nama perniagaan yang akan digunakan. Okey. Di mana yang pertama mendapatkan kelulusan perniagaan yang akan digunakan, kemudian yang kedua perlu mengisi borang pendaftaran perniagaan, iaitu dipanggil borang A, kemudian menghantar borang tersebut bersama-sama dokumen sokongan berserta fee pendaftaran ke SSM, di mana borang A akan digunakan oleh prosedur pendaftaran perniagaan milikan tunggal dan perkongsian, di mana di dalam borang A ini peniaga perlu mengisi maklumat seperti maklumat diri sendiri, maklumat perniagaan, jenis perniagaan yang akan digunakan, alamat cawangan, maklumat pemilik, kemudian kita ada pengesahan pemilik dan juga rakan kongsi lah kalau dia sekiranya menubuhkan syarikat perkongsian. Okey, seterusnya prosedur yang seterusnya iaitu prosedur untuk syarikat prosedur perbadanan syarikat persendirian, di mana untuk membina syarikat perbadanan persendirian ini, yang pertama dia perlu mencari nama syarikat. Okey, yang kedua dia perlu membuat permohonan perbadanan syarikat pembangunan, borang pendaftaran sebuah syarikat iaitu borang Seksyen 14. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu dibuat setelah menyelesaikan ataupun menghantar borang ini, dia akan dapat notis perbadanan syarikat yang dikeluarkan oleh SSM apabila dokumen yang dimajukan telah sempurna dan mematuhi prosedur. Okey, setelah 30 hari pendaftaran syarikat ni perlulah membuat lantikan setiausaha syarikat. Itu prosedur bagi perbadanan syarikat persendirian lah. Kemudian yang keempat lah kiranya, prosedur perbadanan syarikat awam, yang mana di sini kita ada 3 prosedur. Yang pertama, kita perlu membuat permohonan carian nama, kedua membuat permohonan perbadanan, dan yang ketiga pengeluaran notis perbadanan syarikat oleh SSM. Okey, ini adalah prosedur merujuk kepada prosedur yang kedua bahagian untuk bab 5 ini, dan yang ketiga, bahagian yang ketiga untuk bab
ini iaitu tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh seorang usahawan apabila telah mendaftarkan perniagaan. Okey, yang pertama sekali apa yang dia perlu buat, seorang peniaga itu perlu mempamerkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan dan lesen di tempat yang jelas dalam dia punya permis perniagaan. Yang kedua, dia perlu pamerkan papan tanda perniagaan. Mempamerkan papan tanda perniagaan mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh PBT. PBT ini dia stand kepada Perbadanan pihak berkuasa tempatan untuk dia nak letakkan papan signboard di kedai dia tu. Kita akan lihat dia ada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, yang seterusnya apa yang perlu dibuat oleh seorang usahawan, dia kena ada nama dan nombor pendaftaran perniagaan tertera pada dokumen rasmi perniagaan, di mana nombor dan nama perniagaan itu perlu diletakkan di invoice, resit perniagaan dan nota serahan yang diguna pakai oleh syarikat ataupun usahawan berkenaan. Kemudian yang keempat, apa yang perlu dibuat oleh seorang usahawan, dia perlu memperbaharui sijil perakuan pendaftaran perniagaan bila-bila masa sebelum tempoh 30 hari selepas perbadanan. Okey, yang kelima, apa yang perlu dibuat oleh seorang usahawan adalah mendaftar perubahan maklumat perniagaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh perubahan. Itulah sekiranya terdapat perubahan maklumat dalam perniagaan. Kemudian yang terakhir, tanggungjawab seorang usahawan adalah menamatkan pendaftaran perniagaan dalam tempoh 30 hari tarikh penamatan perniagaan dia. Okey, ini apa yang kita panggil tanggungjawab seorang usahawan yang perlu dipatuhi untuk dia menjalankan perniagaan yang dia lakukan. Okey, yang seterusnya, apa yang perlu lagi seorang usahawan lakukan dalam perniagaan dia adalah menyimpan dokumen-dokumen yang digunakan dalam perniagaan. Apa dokumen yang perlu disimpan oleh seorang usahawan ataupun peniaga apabila dia melaksanakan perniagaan dia? Pertama adalah rekod transaksi bank, yang kedua rekod jualan, yang ketiga dia perlu simpan rekod pembelian, yang keempat seorang usahawan perlu menyimpan rekod kos operasi selain daripada kos pembelian, kos elektrik, utility sebagainya. Kemudian kita ada rekod pembelian dan barang modal. Okey, ini ada dokumen-dokumen yang perlu disimpan oleh seorang peniaga atau usahawan apabila menjalankan perniagaan dia. So di sini apa yang kita telah kongsikan, ada 4 main topik yang utama. Yang pertama tadi kita lihat kepada akta sebuah perniagaan, entiti perniagaan. Kemudian yang kedua kita lihat prosedur dalam penubuhan sebuah entiti perniagaan. Yang ketiga, apa yang kita lihat tadi adalah tanggungjawab seorang usahawan apabila telah mendaftarkan sebuah perniagaan. Dan yang keempat, kita lihat dokumen-dokumen perniagaan yang perlu disimpan oleh seorang usahawan. Jadi untuk part pertama ini, pelajar hanya fokus kepada 4 bahagian ini. Untuk topik seterusnya, saya akan sambung 3 topik seterusnya untuk bab 6 ini. Saya harap dengan perkongsian ini boleh memberi manfaat kepada pelajar supaya dapat membantu pelajar belajar dan juga study. Jadi sebarang maklum balas, komen, penambahbaikan, jadi pelajar boleh kongsi dengan saya di email, nombor telefon ataupun Facebook ataupun YouTube channel saya. Sila komen, subscribe dan like, share kepada rakan-rakan yang lain supaya bermanfaat. Sekian, terima kasih.